Okey. 我是大老大。Ada apa barang mau jual? Apek, ini semua berapa ringgit? Ringgit lah. 30 sen oh. Mana boleh 30 sen? Lu gila, gua beli satu keping 15 sen. Lu beli pakai kuping, gua beli pakai bolong, mana boleh sama oh? 30 sen, kalau macam-macam cerita dalam sini ada, konon 30 sen. Gua beli bukan mau baca cerita. Okey. Ini berapa sen? Oh. 40 sen oh? Luangkanlah. Boleh? Boleh. Okey. Lu kalau mau baca cerita, lu angkat simpan, no? Lu mau pulang. Lu bacalah, tapi lu kasih gua 30 sen sudahlah. Oh, boleh, ha? Oh, angkat, no? Okey. Lu ada barang mau jual? Ya. Ada. Ini berapa sen? Iya. Ini macam malang-malang atas hal juga. Lepas bau gua atas macam pengsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 5 yang Ustaz kasih sekalian, apa khabar semuanya? Bertemu lagi kita pada PDPR kali ini di mata pelajaran berjual beli dengan berhemah bahagian yang kedua. Tadi sudah kamu melihat sedikit sedutan dalam filem Seniman Bujang Lapuk berkaitan dengan proses jual beli. InsyaAllah hari ini kita menyambung kembali pelajaran di bawah tajuk mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli. Kamu juga boleh membuka buku teks berkaitan dengan tajuk ini. Yang pertama, bagaimana kita mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli? Apa sifat Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasul itu jujur dan amanah. Pesan Rasulullah SAW kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Yang kedua, bertolak ansur. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Yang ketiga, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Oke, coba dengar ini. Seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat. Apa hutangnya? Yaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang, kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Ini 3 perkara merupakan cara kita mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli. Yang pertama apa tadi? Jujur dan amanah. Kedua, bertolak ansur. Ketiga, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Mari kita lihat pula kepentingan beradab ketika berjual beli. Apa pentingnya beradab ketika berjual beli ini? Penting. Lihat yang pertama dari sudut individu. Apa dia? Mendapat pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira.
Ketiga, keberkatan hidup terpelihara. Bagaimana pula dari sudut masyarakat? Ya, imej Islam akan terjaga. Hidup aman damai dan sejahtera. Yang ketiga, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Dan yang ketiga, dari sudut negara. Negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni, menjaga kestabilan ekonomi negara. Dan ketiga, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Jadi, kepentingan beradab ketika berjual beli ini kita boleh bahagikan kepada 3 perkara ini, iaitu dari sudut individu, ya, dari sudut masyarakat dan dari sudut negara. Maknanya kepentingannya itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk masyarakat dan seterusnya untuk negara itu sendiri. Mari lihat pula adab-adab ketika berjual beli. Ya, ketika kita berjual beli itu, ya, kita tengok situasinya. Ada adab-adabnya yang perlu kita amalkan. Bagaimana di kantin atau di kedai makan? Pertama, penjual sabar dan mesra melayan pelanggan. Menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Pembeli pula beratur dengan tertibnya dan sentiasa berhati-hati. Tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Kedua, di pasar jualan, bagi si penjual, dia hendaklah jujur dan tidak menipu dalam timbangan, tidak mengambil untung keterlaluan. Bagi pembeli pula, memberikan laluan setelah selesai membeli dan mencari memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Itu di pasar jualan. Bagaimana pula di kedai barang harian seperti kedai runcit? Bagi penjual, dia tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan melampau. Maksudnya, dia tidak boleh menyimpan barangan itu sehingga barangan itu tidak ada di tempat lain, kemudian dia keluarkan barangan tersebut dan dia kenakan harga yang berlipat kali ganda. Itu tidak dibenarkan. Yang kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Ya, biasa kita kalau mau beli barang, kita akan lihat tanda harganya. Kan senang kalau ada tanda harga supaya kita boleh membudget barangan yang hendak kita beli. Kemudian dari sudut pembeli pula, ketika di kedai barangan harian, tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Kemudian menghormati penjual dan pembeli lain. Ini adalah adab-adab ketika berjual beli mengikut 3 situasi yang telah Ustaz perjelaskan tadi. Baiklah, ini pula adalah aktiviti bertulis. Baik, untuk aktiviti bertulis ini, yang pertama, buat dalam buku latihan bagaimanakah mencontohi Rasulullah dalam berjual beli. Ada 3 perkara tadi kan? Ya, itulah cara mencontohi Rasulullah dalam berjual beli. Yang kedua, kepentingan beradab dalam berjual beli sama ada individu, masyarakat dan negara. Sebutkan setiap satu kepentingan tersebut. Tadi ada kan individu, kepentingan beradab dalam berjual beli itu ada individu, ada masyarakat dan ada negara. Ya, jadi individu itu satu, masyarakat itu satu kepentingannya, dan negara itu tulislah satu kepentingannya. Setiap satu. Ya. Okey, kalau untuk lebih faham lagi boleh ulangi semula video yang telah yang penerangan Ustaz ini. Ya, semoga insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.